melompat-lompat jantung di dada. Baiklah hadirin sekalian, indah berbalang si awan petang berarak di celah pepohon ara. Pemanis kalam, selamat datang. Awal bismillah, pembuka bicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam perpaduan, salam kasih sayang dan salam satu Malaysia. Hadirin sekalian, bersyukur kita kehadrat ilahi kerana dengan limpah dan kurnianya maka dapat kita bersama-sama berkumpul di dewan yang serba indah ini yang sudah pastinya merancakkan lagi irama dada. Baiklah hadirin sekalian, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada kedua-dua orang tua kamu, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang miskin, jiran tetangga yang dekat, jiran tetangga yang jauh, orang musafir yang terlantar dan hamba yang kamu miliki. An-Nisa ayat 36. Justru pada pagi yang berbahagia ini saya ingin membawa hadirin semua untuk bersama-sama saya dalam mengupas suatu topik yang cukup menarik, iaitu semangat kejiranan, enau dalam belukar melepaskan pucuk masing-masing. Hadirin sekalian, pada pagi ini saya rasa cukup berbangga kerana kami merupakan satu-satunya kumpulan yang menghantar bunga bagi menyerikan lagi majlis kita pada pagi ini. Tanpa membuang waktu, saya perkenalkan saudara panel kita yang pertama, acak bergaya orangnya, saudara Azri bin Halidi. Apa khabar saudara? Saya pantun untuk saudari pengerusi. Enam terkukuh, pohon yang dipahal. Saya mencantum himpang duri. Saya alhamdulillah sentiasa sehat. Bagaimana pula dengan saudari? Alhamdulillah sihat-sihat sahaja. Sudah berpunya, tidak perlu dijawab. Baiklah, kita teruskan lagi dengan ahli panel kita yang kedua. Cantik-cantik si burung kenari, cantik lagi saudari di sini. Saya perkenalkan saudari Helmi, anak John Berhal. Apa khabar saudari? Khabar baik saudari pengerusi, saya sihat saja, cuma berdebar di dalam hati. Cuma berdebar di dalam hati katanya. Apa kurangnya saya saudari? Baiklah, kita teruskan lagi dengan saudari panel kita yang ketiga. Nun jauh di hujung sana, tetapi dekat di hati. Saya perkenalkan saudari Nik Nur Hafizah binti Nik Mansur. Apa khabar saudari? Alhamdulillah, masih tersenyum riang gembira. Alhamdulillah, masih tersenyum riang gembira. Baiklah, hadirin sekalian, semangat kejiranan, enau dalam belukar melepaskan pucuk masing-masing. Jadi saudara Azri, saya pasti warga Dewan masih lagi merangkak-rangkak untuk meneka maksud tersirat di sebalik topik yang tersurat. Jadi saudara Azri, saya ingin memohon sedikit pencerahan daripada saudara mengenai topik yang kita bincangkan pada pagi ini. Silakan saya. Terima kasih saudari pengerusi. Begitu sedang mencari lokan, hadirin tuan-tuan perempuan, biar saya jelaskan. Kita kupas tajuk kita pada hari ini, iaitu sebagai kejiranan, enau dalam belukar melepaskan pucuk masing-masing. Untuk pengetahuan hadirin, frasa kejiranan adalah berasal daripada kata akar jiran yang menurut Datuk Dr. Haji Muhammad Fazlah Kamsam yang menyatakan jiran merupakan orang yang tinggal di sekeliling kita, sama di depan, di belakang, kiri ataupun kanan. Seperti lagu Siti Nurhaliza. Di sekelilingku ada jiran-jiran di hadapanku, di belakangku, di sekelilingku ada jiran-jiran di belakang kananku dan di kiriku. Sikit sahaja. Dan menurut Dr. Fazlah Kamsam itu sendiri, jiran juga merupakan orang yang pertama akan membantu kita. Manakala enau dalam belukar melepaskan pucuk masing-masing melalui rujukan saya dalam pusat rujukan persuratan Dewan Bahasa dan Pustaka, membawa maksud kelompok masyarakat yang tinggal berdekatan tetapi mementingkan diri sendiri, yang mana dia tidak mengendahkan dan menghiraukan, dan mereka ini akan membuat hal masing-masing tanpa menghiraukan jiran-jiran yang lain. Ini boleh dianalogikan seperti
cahaya matahari, awan dan bumi. Kita pergi pada satu sudut yang positif. Mari bersama-sama saya melihat dan dongak ke langit. Walaupun tak ada langit, kita pura-pura saja ada langit di atas. Kita bayangkan cahaya matahari. Tanpa awan, iaitu ciran, kita mungkin akan merasa panas. Panas yang membahang dan berpeluh-peluh dan tidak selesa. Tetapi hadirin, apabila adanya awan menutupi bumi, kita akan merasa sangat selesa, tidak berpeluh, redup dan sangat kondusif. Itulah gunanya jiran yang membantu dan melindungi kita apabila diperlukan. Hadirin, suka saya untuk memetik kata-kata ataupun hadis daripada riwayat Bukhari dan Muslim, yang mana sesiapa yang beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan hari akhirat, maka berbuat baiklah dengan jiran. Ini juga sama seperti pengerusi kita katakan sebentar tadi. Dalam agama Muslim memberikan tuntutan bahawa jiran itu penting untuk kita berbuat baik kepada mereka. Jadi fokus kita pada hari ini adalah ingin membawa anda semua kita lihat bagaimana semangat kejiranan yang positif, bukannya benau dalam pelukan melepaskan pucuk masing-masing. Terima kasih saudara. Terima kasih diucapkan kepada saudara peda kita yang pertama. Tatkala mendengar suaranya, terus meresap ke telinga, turun ke hati. Konsep sudah kita garap. Untuk kita menyelami isu ini dengan lebih mendalam, saya beralih kepada saudari kita yang cantik di sini, saudari Henry. Mengapa berlakunya situasi enau dalam meluka melepaskan pucuk masing-masing? Silakan saudari. Baiklah, terima kasih saudara pengerusi. Selamat pagi, salam sejahtera dan salam perpaduan saya titipkan buat semua yang hadir pada hari ini. Baiklah, situasi melepas seperti enau, melepaskan pucuk masing-masing. Kita lihat apakah punca sebenarnya keadaan ini berlaku. Kita lihat kepada dua punca yang boleh saya katakan kongsikan dengan anda semua pada hari ini. Iaitu yang pertama, kita lihat kepada perubahan gaya hidup masyarakat kini. Apabila rakyat ataupun masyarakat kita pada hari ini terlalu sibuk mencari rezeki, bekerja, perginya sebelum matahari terbit dan pulangnya pulang selepas matahari terbenam. Maka mereka tidak mempunyai masa langsung untuk bertemu sapa dengan jiran-jiran tetangga mereka, apatah lagi untuk melibatkan diri dengan aktiviti-aktiviti kemasyarakatan yang terdapat di komuniti setempat mereka, kerana mereka merasakan terlalu letih selepas bekerja dan mereka inginkan rehatnya secukupnya. Kerana apa? Mereka perlu bekerja, mencari rezeki yang lebih kerana untuk menampung kos sara hidup yang tinggi dan juga untuk memenuhi keperluan dan kehendak pada hari ini. Dan yang kedua, kita lihat pula kemajuan dalam bidang teknologi yang kita kecapi pada hari ini dengan adanya penggunaan pelbagai media elektronik yang canggih seperti telefon pintar, komputer ataupun gadget-gadget yang lain, maka ia mampu melenakkan masyarakat kita sehingga mereka hanya mementingkan diri sendiri dan tidak mempedulikan masyarakat ataupun rakan-rakan jiran-jiran di sekeliling mereka. Maka inilah yang saya katakan pada hari ini, sikap mementingkan diri sendiri kerana bekerja ataupun kemudahan yang telah ada dalam era globalisasi ini telah membuatkan masyarakat kita seterusnya tidak mempedulikan jiran-jiran di sekeliling mereka. Jelas hadirin, jelas, cukup jelas penjelasan yang diberikan oleh saudara kita yang kedua. Maka beralih kita kepada saudara kita yang di hujung sana, tampak tenang orangnya, tetapi jangan disangka air tenang seperti boya. Baiklah saudari Nigra Hafizah, tadi saudara ini ada menyatakan mengenai mengapa situasi ini berlaku. Maka pada pandangan saudari, apakah usaha yang telah dijalankan bagi memastikan situasi ini mungkin boleh dikurangkan? Silakan saudari. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih saudari pengerusi yang cantik berseri. Semoga saya juga ingin berpantun ya saudari pengerusi. Manis rasanya si buah petik. Terima kasih pengerusi cantik. Jadi berbalik pada persoalan yang diutarakan mengenai usaha yang dijalankan oleh sama ada pihak kerajaan ataupun individu untuk memastikan semangat kejiranan tidak dinyatakan seperti peribahasa, iaitu seperti enau dalam pelukan. Di sini saya ingin mengemukakan, saya teringat tentang bait-bait puisi karya Dr. Usman Awang
iaitu yang bertajuk Anak Jiran Tionghoa. Di sini perkataan jiran itu sememangnya dipentingkan oleh masyarakat kita hari ini. Kerana seperti mana analogi yang diberikan oleh saudara Azri sebentar tadi, jelas menunjukkan bahawa sememangnya jiran memegang peranan yang penting untuk membentuk masyarakat yang harmoni. Di sini saya ingin jelaskan bahawa di Malaysia kita terdiri pada masyarakat pelbagai kaum. Ada Cina, Melayu, India, dan di tempat ini juga terdapat panel kita yang kedua, berbangsa Bidayu. Dia jelas menunjukkan bahawa masyarakat berbilang kaum tinggal di Malaysia, dan jika dilihat dalam skop yang lebih kecil, iaitu dari segi semangat kejiranan itu sendiri, jiran-jiran terdiri daripada masyarakat berbilang kaum. Jadi di sini saya lihat antara usaha yang dilaksanakan adalah menerusi penubuhan komuniti rukun tetangga yang memastikan jiran-jiran yang tinggal di satu tempat dapat memastikan keselamatan dan kebajikan antara satu sama lain. Ditambah pula dengan skim rodaan sukarela bagi memastikan keamanan sesuatu kawasan terus terpelihara. Saya juga teringat keadaan di kampung, wujudnya JKKK. Saya pasti hadirin di Dewan sedia maklum dengan JKKK, iaitu Jawatan Kuasa Keselamatan dan Kemajuan Kampung. Peranan JKKK ini adalah untuk memastikan keadaan suatu kampung sekiranya berlakunya bencana seperti banjir ataupun berlakunya masalah perparitan, maka peranan JKKK ini akan melaporkan kepada penghulu. Kemudian penghulu akan melaporkan kepada pihak yang lebih tinggi dan tindakan yang sewajarnya akan dilaksanakan. Di sini jelas menunjukkan peranan kejiranan yang wujud dalam kalangan JKKK itu sendiri. Di samping itu juga, saya juga tertarik dengan suatu program yang dilaksanakan oleh kerajaan menerusi Kementerian Penerangan Komunikasi dan Kebudayaan, menerusi program Kenali Jiran Kita. Pentingnya saudara pengerusi dan saudara pengerusi bahawa kita perlu mengenali jiran kita. Dalam konteks ini, pihak kerajaan telah melaksanakan pelbagai inisiatif dan aktiviti bagi menggalakkan jiran-jiran hari ini bersatu padu. Antaranya menerusi aktiviti gotong royong dan juga aktiviti untuk memupuk semangat kejarkawan. Dan saya rasakan inisiatif begini adalah penting bagi mengelakkan berlakunya seperti enau dalam duka melepaskan pucuk masing-masing. Jadi itu sahaja pada pendapat saya antara usaha yang dilaksanakan oleh pihak kerajaan pada hari ini. Mantap, cukup mantap penjelasan yang diberikan oleh saudari panel kita yang ketiga. Berakhir sudah pusingan yang pertama, anda masih lagi bersama saya untuk meneruskan pusingan yang kedua. Jadi pusingan yang kedua, kita mulakan dengan saudari Henry. Nampak tenang. Baiklah saudari, tadi saudari berbicara mengenai punca mengapa berlakunya situasi enau dalam bukan melepaskan pucuk masing-masing. Jadi pada pandangan saudari, peranan siapa yang perlu memainkan peranan untuk memastikan perkara ini tidak berlaku? Silakan saudari. Baiklah, seperti yang telah kita dengar pada panel kita yang ketiga, kerajaan, NGO dengan izin saudara penerusi iaitu badan bukan kerajaan maupun pihak swasta telah banyak melakukan usaha. Jadi peranannya di sini ialah terserah kepada diri kita individu sendiri. Adakah kita ingin melibatkan diri dalam aktiviti-aktiviti yang telah dijalankan, ataupun kita hanya duduk berdiam diri dan tidak mahu melibatkan diri dengan apa-apa sahaja aktiviti yang telah dijalankan. Jadi di sini timbulnya, sepatutnya timbulnya kesedaran dalam kalangan masyarakat kita untuk menyedari apakah peranan kita sebagai jiran di sebelah kita, dan apakah peranan yang patut kita lakukan untuk memastikan semangat kejiranan itu bukanlah seperti elau dalam melepaskan pucuk masing-masing. Dan seperti yang telah saya nyatakan sebentar tadi, dengan penggunaan media elektronik sebenarnya yang mempunyai faedah tersendiri. Sebagai contoh, kita mempunyai berbagai media sosial. Sebagai contoh, dengan izin saudari pengerusi, Facebook, WhatsApp, WeChat, kita boleh gunakan media sosial ini untuk berinteraksi dengan rakan-rakan ataupun jiran-jiran di sekeliling kita, walaupun yang bukannya secara berhadapan ataupun bersemuka, maafkan saya,
Namun, secara tidak langsung kita dapat berinteraksi dengan mereka. Mungkin juga melalui perbualan dalam Facebook ini, kita dapat mengatur perjumpaan ataupun mesyuarat dengan masyarakat di sekeliling kita. Jadi inilah kita dapat katakan bagaimana media sosial ini dapat membantu untuk merapatkan lagi semangat kejiranan supaya tidak adanya lagi enau dalam berduka melepaskan pucuk masing-masing. Selain itu juga saya meminta untuk berkongsi. Semua kita telah maklum bahawa negara kita kaya dengan pelbagai perayaan yang disambut oleh semua kaum di negara kita. Sebagai contoh, Hari Raya Aidilfitri, Tahun Baru Cina ataupun Deepavali. Maka tidak salah rasanya dalam komuniti tersebut kita adakan rumah terbuka. Secara tidak langsung ia dapat meningkatkan lagi semangat kejiranan dengan jiran-jiran di sekeliling kita. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih yang diucapkan kepada saudara panel kita yang kedua di atas kupasan yang cukup menarik. Saudara panel ketiga, tadi saudari ada berbincang mengenai usaha yang telah dilaksanakan. Jadi, menurut pandangan saudari, sejauh manakah keberkesanan usaha yang telah dijalankan? Silakan saudari. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih saudara pengerusi. Jika kita lihat hari ini di sebuah komuniti ataupun di sebuah kawasan kejiranan, pastinya terdapat insan yang teraniaya dan mendapat nasib yang malang. Misalnya seperti bertunggal warga emas yang sering dipinggirkan oleh masyarakat. Di sini peranan jiran memainkan peranan yang amat penting bagi memastikan nasib golongan yang teraniaya ini terus terbelah, kerana mereka tiada tempat bergantungan. Dan kita, terutamanya sesama Muslim itu bersaudara, ya saudara pengerusi. Jadi kita harus memainkan peranan di situ. Di sini saya melihat keberkesanan. Apabila menyebut tentang keberkesanan, saya teringat tentang festival tentang rumah terbuka Aidilfitri yang rumah terbuka Aidilfitri satu Malaysia yang diajarkan oleh Perdana Menteri kita yang amat berhormat Datuk Seri Najib Dr. Abdul Razak. Kita lihat menerusi pengajian rumah terbuka ini, seluruh masyarakat berbilang bangsa melalui Cina India dapat duduk di bawah satu bumbung menikmati cuaca hari raya bersama-sama. Jelas terpancar riangnya di hari raya di wajah mereka. Di sini dapat mengeratkan lagi sangat kejayaan jelas di Malaysia. Sampai itu saya juga ingin memetik laporan majalah The Times Australia yang mengatakan gotong royong di Malaysia adalah yang terbaik di dunia. Ini cukup membanggakan kita sebagai rakyat Malaysia kerana media luar memuji gotong royong dan semangat muhibah yang terdapat di Malaysia. Jelas menunjukkan keberkesanan semangat kejiranan yang terdapat di Malaysia. Jadi hari ini saya mampu tersenyum riang gembira kerana saya hidup dalam masyarakat yang aman damai dan jiran yang baik-baik belaka. Di samping itu juga saya juga memetik kata-kata Dr. Mahathir Mohamad bahawa jiran yang muafakat akan membentuk masyarakat yang harmoni. Jelas, maka saya ingin selaras dengan berbahasa Melayu, bulan air kena membentuk buat bulan manusia kena muafakat. Jelas, itu yang kita ingin lahirkan sebagai kejiranan yang padu. Jadi itu saya tanya, pendapat saya. Terima kasih diucapkan kepada saudari panel kita yang ketiga. Beralih kita kepada satu-satunya penyumbang di atas pentas pada hari ini. Jadi saudara Azli, topik kita semangat kejiranan, enau dalam duka melepaskan pucuk masing-masing. Adakah lagi harapan? Mengenai topik kita berkali. Saudara, silakan. Terima kasih saudari pengerusi. Kita berbalik kepada soalan tajuk yang ditujukan kepada saya berkenaan dengan harapan, berkenaan dengan semangat kejiranan dan dalam duka melepaskan pucuk masing-masing. Ini yang kita tidak mahu berada mekar dalam masyarakat kita. Kita mahu semangat kejiranan sentiasa positif. Di mana pada harapan saya kita lihat kembali kepada kesedaran. Kesedaran di mana kita tengok pada peranan ibu bapa. Ibu bapa perlu menghayati dan mengamalkan sifat kejiranan ini dalam pendidikan anak-anak. Dan kita tahu sabda Nabi SAW yang mana mengatakan ibu bapa lah yang mencorakkan anak-anak kerana mereka ibarat kain putih. Jadi orang kata biarlah menutup bulu biarlah dari rebungnya. Jadi biarlah kita mendidik anak-anak kita supaya sentiasa mengekal dan memekarkan sebagai kejiranan yang positif, bukan bagi enau dan berluka. Selain daripada itu, gagasan satu Malaysia diwakilkan oleh Perdana Menteri kita juga ada
ada berkaitan dengan tunjang penerimaan dan dalam pembangunan pendidikan Malaysia juga ada menengahkan berkaitan dengan isu pemanduan, iaitu menghargai kepelbagaian dan menerima tanpa sebarang syarat. Ini yang perlu dititik beratkan dalam semangat kejiranan yang positif agar langkah-langkah yang signifikan dapat membentuk kejiranan yang proaktif. Terima kasih diucapkan kepada saudara panel kita yang pertama. Jadi saudari Nik Hafizah, sepatah dua kata untuk merumuskan topik kita. Silakan. Jadi, terima kasih saudara pengerusi. Jadi saya ingin membawa kita jadilah seperti burung jentayu, patah sayap bertongkatkan paruh, patah paruh bertongkatkan dagu, patah dagu bertongkatkan kuku. Itulah semangat kejiranan yang menunjukkan saling pergantungan antara satu sama lain. Maka peribahasa hari ini dapat kita transformasikan kepada peribahasa bagai air dengan tebing. Itu kata-kata dari saya. Kita hidup berjiran bukan seorang, namun kita perlu ingat kita hidup secara komuniti. Jadi janganlah kita jadi seperti jiran yang kita tidak tahu berapa orang anak jiran kita di sebelah sana ada. Itulah dari saya. Saudara Azmi. Jiran seperti cubit bawah kiri berkanan rasa sakit, jadi saya menjiran Anda. Berjalan-jalan di sitok kedah, tersepak batu, aduh sakitnya. Selesai sudah perbicaraan kami. Wahai juri, apa soalannya? Terima kasih. Tanya saya soalan ni. Yang mudah tu tak susah ni. Okey, kalau sekiranya tajuk kita semangat kejiranan, Nau dalam muka merupakan pucuk masing-masing. Itu memungkinkan diri. Bagaimana pula dengan peribahasa yang mengatakan kejadian itu kena beritahu, dekat bersama, tanyakan. Sebenarnya ada peribahasa kan menjaga tepi kain orang. Arti itu sama. Apa uraian yang diberikan? Menjaga tepi orang. Ada tentangan. Ya, kalau kejadian itu biasanya tak suka dia tegur satu. Tapi ada pula faham lagi kan suka menjaga tepi kain orang. Bagaimana? Terima kasih diucapkan kepada Wakil Hakim di atas soalan yang cukup bernas memerlukan kemahiran berfikir pasti. Dan soalan yang diutarakan adalah menjaga tepi kain orang. Saya buka pada mana-mana ahli panel yang sudah bersedia. Terima kasih saudari pengerusi. Pada hemat saya, lihat pada definisi yang dalam luka, iaitu masyarakat yang tinggal berdekatan tapi mementingkan diri sendiri. Kadang-kadang menjaga tepi orang, kita mengambil tahu lebih daripada yang sepatutnya. Begini, bagi saya, kita lihat pada masyarakat kampung, uraian cukup berbeza, tetapi jiran yang positif sebenarnya mengambil tahu sekadar yang perlu, bukan mengambil tahu lebih-lebih. Biasanya mengambil tahu lebih-lebih ini, menjaga tepi orang adalah jenis orang yang suka mengambil tahu benda yang tak sepatutnya. Sebagai contoh dengan macam ni, betul ke Cik Umar tu kahwin empat? Jadi benda tu lebih dan dia menyentuh isu sensitiviti. Ini yang kita tidak mahu dalam masyarakat kita. Kita ingin jiran yang sangat prihatin, tetapi bukan terlebih prihatin sampai hal rumah tangga pun kita ingin tahu. Jadi menjaga tepikan orang sebenarnya bagi pendapat saya adalah mengambil tahu isu-isu yang tidak perlu dia tahu ataupun isu-isu sensitif. Itu bagi perkhidmat saya. Terima kasih. Ya, saya bersetuju ya. Izinkan saya saudara pengerusi. Saya bersetuju dengan pendapat yang pertama seperti tadi. Dan sebagaimana menjaga tepi kain orang itu seharusnya dielakkan sebenarnya, kerana kita sepatutnya hanya mengambil tahu hal yang sepatutnya seperti kebajikan, kesihatan, bukan hal-hal yang mengaitkan jiran kita itu sendiri. Dan kita tak mahu wujud sifat mazmumah dalam kalangan masyarakat Melayu kita hari ini. Di samping itu juga menerusi sifat kejiranan, kita ingin memupuk semangat toleransi dan perpaduan, bukan elemen yang nasihat atau elemen yang negatif dalam masyarakat kita. Di samping itu juga dalam Islam itu, kita juga sendiri mengatakan mengumpat itu berdosa. Ya, itu sahaja daripada saya. Baik, bagi pendapat saya sendiri juga, berdasarkan apa yang telah diterangkan oleh kedua-dua panel kita, pada pendapat saya, menjaga tepi kain orang ini boleh menimbulkan persengketaan ataupun salah faham. Kerana apabila kita bergosip,
ingin menambah sedikit sahaja nanti ya. Okey, terima kasih. Kerana kita lihat di sini, hari ini kesedaran itu perlu timbul dalam diri individu itu sendiri dan sifat integriti itu penting agar dapat mengelakkan kita berdapat berfikir, memilih antara belian dan kaca, pada menilai antara belian dan kaca, antara maklumat yang baik dan buruk. Kita pernah menilai dan saya rasa rakyat Malaysia cukup bijak untuk menilai sesuatu berita yang diterima. Bisa mengerti. Itu daripada Terima saya. kasih diucapkan kepada tiga ahli malang kita di atas kupasan cukup menarik. Petang hari memancing ikan, terlupa janji dengan Pak Musa sebagai kejiranan perlu didirikan agar negara aman sentiasa. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi warga Dewan sekalian, berlangsungnya persembahan moral para peserta dari IPG Kampus Pulau Pinang yang cukup ceria sebentar lagi.